أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك خلق العظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala pujian, Engkaulah yang berhak menerima segala pujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang berhak menerima segala pujian, dan Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, pada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas projek masalah stres dalam kalangan pelajar ini, untuk majlis ini yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celahkan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat dan kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa la tamim. Amin. Emosi kita akan jadi tidak menentu. Contohnya kita cepat marah ataupun kita cepat sedih, cepat terasa sebab kita punya hormon sudah jadi tidak balance sebab kita terlampau stres. So yang kelima, buat aktiviti ataupun hobi. Secara rasional kan kalau kita paksa diri kita untuk buat kerja dalam keadaan tertekan, sedar tak sedar kita akan menghabiskan masa 2 hingga 3 jam duduk depan laptop. Kerja tak jalan langsung. So, talking from experience. Daripada habiskan masa macam tu, why not kita buat aktiviti yang kita idamkan? Okay, so tadi Vanessa ada cakap kalau kita mau kasih kurang stres, salah satu cara dia ialah melakukan senaman kan? Okay, so sekarang kita akan try untuk melakukan sedikit aktiviti stretching. Sekarang kita nak tahu lebih detail stres ni macam mana. Okay, menurut portal My Health Kementerian Kesihatan Malaysia, stres ni termasuk dalam kategori masalah kesihatan mental. Seperti yang kita sudah maklum, stres boleh berlaku kepada sesiapa sahaja termasuk kanak-kanak, remaja, golongan dewasa dan warga emas. Okay, sebenarnya stres ni wujud bergantung kepada persepsi seseorang terhadap sesuatu rangsangan atau punca stres yang menganggapnya sebagai suatu ancaman atau bahaya. Jadi kita sudahi dengan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As bagi orang Muslim. Orang Muslim mengikut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang panaskan. So saya rasa macam mau berenang. Macam mau buka setlist. Sorry kalau macam orang lemas. Tapi ini gambar orang berenang guys. Bukan lemas, berenang. Nama saya Muhammad Syafiq Nabi Zulkifli dan saya akan menerangkan tentang projek yang telah kami lakukan. Kami telah melakukan webinar dan kami telah memilih tajuk masalah stres dalam kalangan pelajar.
Webinar ini telah kami lakukan pada 16 Januari 2022 bersama dengan hari Ahad, dan kami lakukannya pada pukul 3 petang sehingga 4.30 petang. Kami melakukan webinar ini menggunakan platform Google Meet secara atas talian, dan program webinar ini telah dihadiri seramai 21 orang. Kumpulan kami yang dianggotai seramai 5 orang, iaitu terdiri daripada Vanessa Paretti, Stephanie Aisdubai, Nurul Kristina binti Nur Azizah, Florita Fadina Fian, dan saya Muhammad Syafiq Iman Zulkifli. Untuk memastikan program webinar ini berjalan secara teratur dan lancar, telah kami membahagikan tugas masing-masing. Untuk saya telah mengendalikan pembukaan dan penutup majlis, di mana saya membaca pembuka majlis dan menerangkan sedikit sebanyak tentang tajuk yang akan kami bincangkan di dalam webinar itu. Untuk Stephanie pula, dia mengendalikan bicara satu-satu berkenaan dengan tajuk bagaimana stres akan memberikan kesan kepada fizikal dan mental. Untuk Vanessa pula, di awal waktu dia telah menghuraikan video berkenaan dengan tajuk stres, dan kemudian dia mengendalikan bicara slot 2 di mana dia telah menceritakan bagaimana untuk meminimumkan tekanan stres. Untuk Kristina pula, dia mengendalikan bicara slot 3 di mana dia telah melakukan sesi pemberian tips untuk menghadapi tekanan serta melakukan sesi kongsian dengan peserta. Untuk Florita, dia mengendalikan 2 aktiviti, iaitu aktiviti 1 melakukan rengangan dan rekreasi secara duduk, dan kedua, aktiviti 2 dia telah melukis sebuah image yang menggambarkan rumah fikiran peserta pada masa itu. Jadi ini sahaja sedikit penerangan tentang projek yang kami lakukan. Untuk cabaran yang pertama adalah perubahan rangka program PSM secara tidak langsung ke langsung. Pada mulanya kami bersetuju untuk buat spread awareness secara bersemuka di tempat-tempat awam, di samping mewujudkan satu forum atas talian. Dalam forum tersebut terdapat beberapa bahagian untuk menyampaikan objektif kami kepada responden. Dari masa ke semasa, kami juga bertukar platform dari Google Classroom, Blogger dan juga Frog VLE. Dengan mewujudkan satu forum ini, kami berharap untuk mendapatkan lebih banyak jumlah responden. Namun, kami menyedari bahawa pendekatan tersebut tidak sesuai dengan kehendak kursus ini. Lantaran itu, kami lantas merangka tentatif dan melaksanakan program PSM secara langsung, iaitu dengan mengadakan program webinar secara atas. Walaupun begitu, kami bersyukur kerana program kami berjalan dengan sangat lancar. Cabaran yang kedua adalah masalah teknikal. Sepanjang sesi program berlangsung, untuk memudahkan ahli kumpulan saya yang menghadapi masalah ataupun kekangan capaian internet, saya telah mengambil ahli tugas sebagai teknikal. Masalah yang diutarakan adalah setiap kali semasa peralihan ataupun transition video YouTube ke slides, saya telah mengambil sedikit masa. Ini menyebabkan berlakunya jurang ataupun jeda dari semasa ke semasa. Cabaran seterusnya ialah respon dan penyertaan peserta. Isu kesihatan mental banyak dibincangkan, terutamanya dalam kalangan pelajar yang menghadapi pembelajaran secara atas talian. Banyak aduan telah diutarakan oleh pelajar seperti sebahagiannya tidak mempunyai rumah yang kondusif, tidak mempunyai ruang belajar dan tidak mempunyai data yang mencukupi. Selain itu, berdepan dengan laptop atau komputer riba dalam tempoh masa yang lama juga menjadi punca kepada cabaran yang dihadapi oleh pelajar sewaktu kelas atas talian sedang berlangsung. Kesan daripadanya adalah kesihatan mental pelajar terjejas dan seterusnya mengakibatkan segelintir pelajar untuk mengalami kemurungan, kesukaran untuk fokus dan stres. Akibat daripada stres dan kemurungan yang berlarutan akan menyebabkan pelajar menjadi burnout dan seterusnya mendorong pelajar untuk mengambil tindakan di luar kawalan. Program PSM kami mengambil masa 2 jam dan para peserta perlu berhadapan dengan laptop atau komputer riba atau alatan gadget dalam jangka masa yang sangat panjang. Apabila kami membuat aktiviti yang melibatkan domain psikomotor,
tak ramai yang memberi respon atau membuka kamera untuk menyertai aktiviti kami. Selain itu, apabila kami meminta pandangan atau pendapat, mereka juga tidak dapat memberi respon seperti yang kami harapkan. Di sini kami tidak dapat membezakan sama ada mereka lelah atau merasa burn out akibat terlalu lama menghadap skrin gadget atau mereka berasa malu untuk membuka kamera dan menyertai aktiviti yang kami anjurkan. Cabaran terakhir adalah kepelbagaian metodologi. Program PSM yang kami kendalikan ini melibatkan pendekatan bersepadu 4 komponen manusia, iaitu daripada segi aspek kerohanian, mental, fizikal dan intelektual. Antara objektif kami adalah untuk memastikan bahawa peserta kami dapat mengenal pasti, diberi pendedahan yang lebih mendalam dan meningkatkan kesedaran umum terhadap kepentingan serta menjana sokongan tentang aspek-aspek penjagaan kesihatan mental. Daripada semua aktiviti yang kami anjurkan, kami berharap semua individu dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan diri mereka sendiri dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Apabila melakukan program secara online, kami bercadang untuk meningkatkan kemudahan sesi perkongsian masalah dan pendapat di mana peserta boleh berkongsi masalah serta mendapatkan respon atau nasihat tanpa perlu bersemuka dengan pihak profesional. Namun, tidak ramai yang memberi respon apabila kami bertanya. Tapi, apabila kami memberi Google Form untuk mereka isi tentang pendapat mereka terhadap program kami, ramai juga yang memberi respon feedback dan cadangan. Apa yang kami dapat simpulkan adalah sebahagian besar daripada mereka merupakan seorang yang pemalu dan tidak suka berkongsi masalah secara terus, lebih-lebih lagi apabila banyak mata-mata yang memandang dan telinga-telinga yang sedang mendengar. Di sini sepatutnya kami perlu ingat bahawa tidak semua orang selesa untuk berkongsi masalah mereka dan kami perlu menyediakan platform yang pelbagai untuk mereka guna bagi berkongsi masalah dan curahkan isi hati. Sebagai contoh, kami boleh menyediakan Instagram discussion di mana mereka boleh memberi respon tanpa orang lain mengetahui masalah mereka, dan selain itu, perkongsian melalui telefon juga lebih memudahkan untuk mereka meluahkan masalah tanpa rasa malu. Seterusnya, beralih kepada impak bagi projek yang telah kami jalankan terhadap komuniti. Salah satu impak yang dapat kami kesan daripada projek ini ialah dapat membantu masyarakat, terutamanya golongan pelajar, untuk melengkapkan diri dengan informasi berkaitan cara menangani stres yang efektif dan betul. Kaedah-kaedah menangani stres yang telah kami cadangkan di dalam projek ini dapat digunakan sewaktu diperlukan dan sedikit sebanyak mampu untuk membantu mengurangkan tekanan bagi individu yang memerlukan. Di sini kami lampirkan satu imej berkaitan salah satu respon peserta. Di sini, peserta tersebut mengatakan bahawa informasi yang diberikan terutamanya sekali tentang cara menangani stres amat berguna sekali pada masa hadapan sekiranya dia memerlukannya. Impak yang kedua ialah program yang kami jalankan ini boleh membantu pelajar mengenali punca stres serta kesannya terhadap fizikal serta kesihatan mereka. Hal ini kerana tidak banyak mereka yang sedar akan gejala stres yang dialami. Sesetengah individu akan membiarkan gejala tersebut daripada terus berlaku kerana menganggap itu sebagai satu perubahan yang kecil. Namun, jika dibiarkan, perkara ini boleh memudaratkan kesihatan mereka. Apabila pelajar sedar akan perubahan yang berlaku terhadap diri mereka akibat daripada stres, perkara ini boleh diminimumkan melalui cara menangani stres yang telah kami kongsikan. Refleksi saya sepanjang program ini, saya berpendapat bahawa untuk melakukan sesuatu program itu perlulah kami lakukan dengan penuh komitmen dan keyakinan supaya
ianya akan dapat menimbulkan suasana yang selesa untuk pihak penganjur dan juga pihak peserta. Dan saya dan bersama adik-adik kepada saya merasa puas apabila kami dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada komuniti di luar sana, ya, seperti masalah stres ini. Sedikit sebanyak kami tahu ilmu yang kami memberi ini mungkin dapat membantu mereka di masa akan datang, dan ianya memberi rasa puas yang positif. Melalui tegangan yang diberi oleh pensyarah kursus Dr. Kazaila binti Zaini, saya sangat bersyukur kerana dapat menjayakan program ini bersama rakan sekumpulan saya. Sepanjang proses penyediaan projek sehinggalah berakhirnya projek tersebut, pelbagai idea telah dicurahkan dan dibincangkan bersama. Begitu juga dengan ilmu dan atribut yang dipelajari. Pertama, atribut personality. Sebagai seorang penyampai ceramah ataupun perkongsian, saya seharusnya bijak memanipulasikan pelbagai watak. Watak yang dimaksudkan adalah bersedia untuk menukar peribadi introvert kepada extrovert. Contohnya, pendiam kepada talkative person, energetic, serta kena pandai menggalakkan peserta untuk turut serta dalam sesi perkongsian maupun aktiviti. Atribut yang kedua adalah kolaboratif. Sikap kerjasama, toleransi, kesefahaman yang wujud dalam ahli kumpulan saya membuktikan bahawa hubungan kolaboratif kami yang sangat kukuh. Di sini saya juga ingin menyampaikan ribuan terima kasih atas tunjuk ajar dan dorongan pensyarah kursus Dr. Kazaila. Tanpa dorongan yang berterusan daripada beliau, agak mustahil untuk kami memahami dan memenuhi kehendak tugasan kursus ini. Saya juga hargai kerjasama daripada ahli kumpulan saya. Begitu juga dengan ahli keluarga yang memberi ruang kepada saya untuk mengetepikan komitmen di rumah dan sebaliknya fokus kepada tugas ilmiah ini. Sekian dan terima kasih. Bagi refleksi individu, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan saya kerana telah memberi kerjasama mereka yang tinggi untuk menjayakan program kami ini. Melalui program ini, saya telah mempelajari sekaligus menambah ilmu yang sedia ada seperti pelaksanaan dan perancangan sesebuah program. Program ini juga telah membantu saya untuk tampil lebih yakin dalam memberikan sesebuah perkongsian. Selain itu, program ini juga telah memberi saya pengalaman yang baru dan berguna untuk masa yang akan datang. Untuk menjayakan PSM ini, ia memerlukan usaha, kerjasama, komunikasi antara ahli kumpulan. Di sini dapat saya pelajari bahawa pentingnya komunikasi antara satu sama lain untuk kami berbincang, mencurahkan idea dan memilih fokus strategi yang lebih berkesan. Semuanya memerlukan komunikasi dan toleransi antara satu sama lain. Antara objektif ketika melakukan program PSM ini adalah untuk memupuk semangat kerjasama dalam ahli kumpulan. Seperti yang kita sedia maklum, untuk bekerja atas talian dan berkomunikasi antara satu sama lain pada waktu yang sama adalah bukan sesuatu perkara yang mudah. Hal ini adalah kerana setiap ahli mempunyai tanggungjawab dan kerja atau amanah yang berbeza. Di sini dapat saya lihat betapa pentingnya sikap toleransi dan bertolak ansur pada seseorang individu. Tanpa perkara tersebut, tidak mungkin kami dapat memberi kata putus dan menjayakan program PSM ini dengan lancar. Seterusnya, program atau aktiviti yang melibatkan tentang penjagaan kesihatan diri dan mental adalah sesuatu perkara yang biasa dan dapat kita jumpa di mana-mana platform. Sebelum kami berbincang secara lebih terperinci mengenai aktiviti untuk program PSM ini, saya berpendapat bahawa ia adalah sesuatu isu yang remeh dan seringkali dianjurkan. Namun setelah saya membuat sedikit kajian mengenai isu tersebut, saya tahu bahawa pemikiran saya adalah sangat salah. Saya dapati bahawa tidak semua orang selesa untuk meluahkan perasaan mereka walaupun mereka bersama keluarga, orang terdekat atau individu yang mereka berasa selesa untuk duduk bersama. Selain itu, ia juga telah membuka mata saya dan seringkali saya perlu ingatkan diri saya bahawa mereka juga manusia dan manusia mempunyai perasaan. Walaupun kita seringkali melihat mereka ceria dan tidak mengeluh, ia tidak bermakna mereka tidak mempunyai masalah atau mereka tidak mempunyai perasaan.
Di sini saya sedar bahawa manusia perlu diingatkan sentiasa bahawa untuk berasa sedih, stres, tertekan atau terganggu itu merupakan sesuatu yang normal. Mereka memerlukan pendedahan, sokongan yang berpanjangan dan diajar cara-cara untuk meluahkan ketidakselesaan hati mereka tanpa merasa bersalah. Di sini banyak yang telah saya pelajari melalui program PSM yang kumpulan kami telah anjurkan dan ia telah membuka mata saya untuk menjadi seorang individu yang lebih sensitif terhadap insan manusia lain. Baiklah, bagi refleksi secara individu saya pula, pertama sekali, saya dapat memperoleh pengetahuan baru mengenai cara pengendalian projek yang melibatkan interaksi dengan komuniti secara berkumpulan. Perkara ini sememangnya amat penting bagi kami sebagai bakal pendidik yang akan melakukan program ataupun projek kami sendiri apabila bertugas di sekolah kelak. Selain itu, saya juga dapat menambahkan ilmu sedia ada berkaitan stres yang saya miliki. Misalnya, punca-punca stres yang tidak saya ketahui sebelum ini dan juga cara-cara menangani stres yang belum pernah saya cubai.